Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Ini buat pertama kali, macam pertama kali lah saya live pagi-pagi. Alhamdulillah saya sempat live. Selalu saya tak sempat live. Kali ni saya sempat live. Alhamdulillah. Kejap lagi saya ada kerja lah. Okey, sementara ni saya live lah. Sekejap. Apa ni? Kita boleh insyaAllah. Kita boleh insyaAllah. Kita pasti boleh. Selalu orang kata macam ni cakap selalu kalau meniaga, contoh meniaga lah, selalu kalau meniaga orang Melayu kadang ada yang susah, tak boleh, macam-macam alasan. Tapi sebenarnya boleh. Sebab saya dah buktikan boleh. Yang penting kita adalah kena rajin dan jujur. Baru boleh, kalau tak boleh. Orang Melayu mesti boleh berniaga punya, insyaAllah. Kenapa tak boleh berniaga? Sebab dia tak ada disiplin. Selalunya lah. Disiplin dari segi apa? Disiplin dari segi kehadiran, kedatangan, kewujudan dia dalam bisnes tu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam dulu saya asalnya berniaga ni disebabkan susah nak cari kerja. Lepas tu dapat kerja pun dekat tempat Cina. Lepas tu saya tertanya-tanya, orang Melayu tak boleh buat ke benda-benda ni? Yang dia boleh buat kedai runcit. Jadi saya pun buat. Mungkin kelebihan saya adalah buat benda ni. Dan jadinya saya buat. Dan bila saya tengah buat, dia ada banyak cabaran dan dugaan menyebabkan saya rasa. Lepas tu saya rasa saya tak boleh berfikir macam itu sebab tujuan saya adalah nak wujudkan orang Melayu yang berniaga, supaya orang Melayu Islam, orang Melayu atau orang Islam berpeluang untuk mencari orang Islam dan Melayu juga. Macam tu. Lepas tu dalam masa yang sama saya nak share apa yang saya tahu dengan produk-produk saya, perkhidmatan-perkhidmatan saya, skill pemasangan saya nak share. Dan saya buat yang terbaik lah untuk anda semua. Alhamdulillah. Dalam pertama saya berniaga, dia punya cabarannya memang tinggi lah. Sebab semua orang nak murah. Start tu lah saya start mencari apa yang boleh dapat murah dan saya jual. Lepas tu dari start situ, kebanyakan orang bukan nak murah je, dia nak quality. Dia nak murah juga tapi dia nak quality. Jadi saya dapat yang saya dapat belajar, saya terbelajar masa pasang tinted, masa saya tahu pasal tinted ni macam mana nak cari yang murah dan macam mana nak cari yang quality. Yang murah dia biasanya tak quality lah, tapi yang murah ada juga yang quality. Dia ada level dia. Sekarang macam contoh, sekarang saya dah ada sempena Hari Kebangsaan ni, kita buat launch 2 produk, tinted Korea dengan tinted nano. Yang dulu orang cari tinted nano yang IR dia 90%. Sekarang dah ada. Lepas tu saya ada juga tinted US. Mula-mula saya jual sebenarnya tinted US. Lepas tu saya jual tinted Korea. Lepas tu
sampailah sekarang tinta US dan tinta Korea tu adalah tinta baik. Lepas tu dalam masa yang sama dia ada persaingan dari segi jenis produk yang unbranded, bukan brand, bukan branded lah, tapi dia punya spek hampir sama dengan saya punya produk, jadi dia punya harga lebih murah. Dan start tu lah saya cari lagi murah daripada produk yang asal saya cari lagi produk murah. Then saya dapatlah tinta nano, IR nano, tinta 2-ply, tinta 1-ply. Kalau dulu saya jual tinta US dengan tinta 2-ply. Tinta yang murah ni pun 1-ply pun 1-ply Korea. Lepas tu saya dapat cari tinta ni. Lepas tu barulah start, barulah boleh berniaga. Sebab peniaga dia akan cari apa yang customer nak. Customer akan cari apa yang peniaga boleh dapatkan. Dan saya sebagai seorang manusia, saya akan cakap boleh, Malaysia boleh, Melayu boleh, insyaAllah saya boleh juga. Mesti boleh. Nak macam mana? Boleh. Nak cari tinta macam mana? Boleh. Tapi saya tetap jaga kualiti saya. Saya akan pilih tinta. Ada terdapat 200 lebih jenis tinta yang anda tak tahu berapa apa function tinta tu. Saya tak akan beli sebanyak-banyak jenis. Saya akan pilih. Dia berniaga, kita kena tengok permintaan. Saya akan pilih permintaan tu mana yang lebih banyak dan mana yang lebih bermanfaat. Kadang-kadang orang minta ni dia macam bukan-bukan. Ada minta warna hijau lah, ada minta warna gold lah, ada minta UV400 lah, ada minta IR IR tinggi, nano lah. Jadi saya padatkan dia. Bagi saya tintanya tak banyak jenis, dia ada 2-3 jenis je. Tinta biasa, tinta baik, tinta pertengahan. Saya nak kategorikan dia tinta baik, tinta biasa, tinta pertengahan adalah jenis tinta tu berapa lama waranti dia dan berapa lama ketahanan dia, mengikut pengalaman saya masa memasang tinta. Okey, saya nak terangkan. Saya ada terdapat banyak jenis. Saya ada 1-ply, 2-ply. Itu adalah tinta biasa. Tinta Korea, dia adalah spesies 2-ply juga, tapi adalah dia punya kualiti adalah lebih baik dan lebih tahan. Contoh yang nano dengan tinta Korea. Okey. Lepas tu kita ada tinta US. Tinta US kita pula ada 4 jenis. Tinta dyed film, dyed carbon film, titanium film, PC, 4 jenis PC film. 4 jenis dan 4 jenis harga dan 4 jenis specification. Benda yang paling pertama jual selalu adalah yang pertama, dyed film. Dyed film dan sejarah saya. Okey, tinta pertama dan sejarah saya menggunakan tinta untuk kereta saya sendiri. Pertama saya gunakan tinta adalah tinta IR yang tinggi. Mula-mula saya beli kereta lah. Tujuan saya beli kereta adalah untuk family jalan-jalan senang masa hari raya. Tujuannya jalan-jalan senang masa hari raya. Lepas tu dia ada isu baru, keretanya panas. Kancil masa tu. Keretanya panas. Jadi saya pasang tinta. Lepas tu dulu saya tak tahu pasal tinta. Saya pilih tinta yang paling sejuk sekali. Nama tinta tu saya tak ingat, Perfect 70 ke apa ke. Okey. Memang dia punya IR 95%, memang tak panas lah. Saya guna okey lah, 5 tahun pakai okey lah. Lepas 5 tahun dia ada pudar sikit. Okay, biasalah. Itu bukan tinta yang saya dapat lah. Tinta tu daripada luar, daripada tempat saya kerja dulu. Okey. Lepas tu
Apa ni? Lepas tu saya guna kereta tu seronok, ada tinted. Pergi balik dari Redong. Saya selalu hari raya, masa raya puasa tu, dah raya tu, dah raya ketiga ke raya keempat, pergi Redong, balik, pergi balik. Dalam perjalanan pergi balik tu adalah waktu yang panas. Saya kena selesa dalam pemanduan sebab saya yang drive masa tu. Kelemahan saya adalah masa memandu mata mudah silau. Jadi saya selalu guna tinted yang berkualiti. Sampailah sekarang, bukan sekarang lah, sampailah saya dah kahwin, saya start mula berniaga sendiri, saya jumpa tinted baru. Dan saya kopek tinted yang saya dah pasang masa tu, masa saya mula-mula dapat kereta dulu. Dan saya tukar yang baru. Yang baru tinted tu lebih biasa daripada yang ini, tapi tinted tu adalah tinted US. Yang baru tinted, saya tukar yang lama, tukar kepada yang baru. Yang baru adalah tinted biasa tapi adalah jenama US. Berbanding dengan yang dulu first saya beli kereta, saya tukar tinted tu adalah lebih mahal daripada tinted yang saya nak pasang. Bila saya dah pasang tinted tu, saya rasa macam lebih kurang je. Jadi saya pelik, apa function IR ni sebenarnya? Function IR ni haba je, yang buatkan dia panas UV. Tapi masa tu masih keliru lah, sebab entah, sebab saya test guna tinted yang baik, dia punya UV betul-betul baik. Saya pun tak faham lah, saya jual je. Saya jual berpandukan spek yang macam tu, dan dia adalah tinted US. Bukanlah spek yang paling tinggi sekali. Dia ada spek yang paling tinggi sekali, dia memang betul-betul mahal. Wow. Lepas tu ada juga selamat pagi. Lepas tu ada juga tanya tinted. Masa tu saya barulah. Dia tanya tinted apa Tanya tinted gold. Warna lain tak ada ke? Warna lain, saya bukan tak nak jual tinted yang warna lain. Kebanyakan tinted yang warna yang macam-macam warna lain ni adalah bukan tinted yang baik. Dia adalah tinted China, macam Chromax, gold, hijau, biru. Saya bukan tak nak stok barang-barang macam ni, tapi disebabkan dia punya kualiti saya tak berkenan, saya tak nak stok. Lebih baik saya jual yang warna hitam je, senang jual. Sebab apa? Warna-warna yang warna-warni ni tak semua orang nak, dan ia ni adalah tinted biasa pula tu. Yang saya adalah TS Gold, gold green, tapi bukan yang biasa, blue silver, macam-macam. Berbalik kepada cerita tadi, masa saya pasang tinted dulu, masa baru pasang tu, tujuan saya pasang dia adalah untuk family je sebenarnya, bukan untuk saya seorang, untuk family. Bila saya drive, saya dulu masa sebelum saya pakai kereta, saya ada masalah silau mata tau. Bila saya tengah bawa motor, saya masuk naik motor, masa tengah bawa motor, waktu panas, dia memang panas lah. Saya tak tahulah korang memang tahan, tapi saya tak tahulah kenapa lembek sangat entah. Bukan lembek lah, apa benda nak cakap, antibody tak kuat ke apa benda, tak tahulah. Memang betul-betul silau. Saya macam gelap mata, dan saya terbabas ke tepi. Semenjak tu, walau macam mana tak mampu pun saya mesti kena beli kereta. Walau macam mana tak mampu pun saya mesti beli kereta.
buatlah apa benda pun, saya mesti beli kereta sebab panas. Itu je, senang beli kerja. Lepas tu dah beli kereta, macam-macam benda yang dibuat. Kereta seat terang, tu saya gelapkan. Lepas tu, siapa yang mesej ni? Sekejap saya reply mesej jap. Lepas tu saya beli kereta, saya pun tinted, dan sampailah sekarang saya menjual tinted. Sebab saya tengok tinted ni banyak membantu untuk orang yang silau dan untuk mencantikkan kereta. Cuba bayangkan beli kereta tapi tak tinted.
Assalamualaikum. Dan sampailah saya pasang-pasang tinta kat kereta sendiri, dan sampailah saya berniaga, dan saya banyak isu. Benda pasang tinta, benda yang paling susah adalah bila pasang biji-biji. Bila pasang biji-biji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang anu? Assalamualaikum Hanif. Assalamualaikum Fahmi Talib. Assalamualaikum Hamidah Syarif. Assalamualaikum Syahrul Azmi. Benda yang paling kritikal masa pasang adalah hasilnya biji-biji. Benda tu adalah disebabkan getah yang tak elok, cermin yang tak elok, dan disebabkan double dan tempat pemasangan yang tak elok. Tempat pemasangan maksudnya tempat tu bukan kedap udara. Ramai yang akan cakap masa pasang tinta cermin kurang cuci. Bukan pasang tinta cermin tak cuci, bukan. Siapa yang cakap cermin tak dicuci adalah benda yang salah. Atau siapa yang cakap cermin kurang cuci, bukan masalah dia. Masalah dia adalah berapa cepat boleh pasang dan berapa banyak habuk kat ruang udara. Saya pasang habis minimum adalah di dalam aircon supaya tinta dipasang dengan bersih. Tapi kadang-kadang ada juga, dan minta maaf lah, kadang-kadang disebabkan dalam kereta tu memang ada habuk. Takkan kita nak rendam kereta tu dalam air. Tapi selalu kereta baru kita pasang tak ada apa. Itu isu lah yang pertama. Isu yang kedua adalah orang selalu pasang tinta pudar. Kita pasang tinta nak banyak kali, kenapa? Kenapa kita nak pasang tinta banyak kali? Sebab tintanya dah panas, dah pudar. Jadi kat situ sebenarnya ada je tinta yang tahan, tapi mahal. Tapi saya punya tak mahal sangat. Dia tak akan pudar 5 tahun. Semenjak tu ramailah yang tanya, sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk tak? Tinta baik bagi saya bukan pasal sejuknya, tapi pasal ketahanan dia. Tapi kalau nak sejuk, tinta biasa pun ada yang sejuk. Contohnya macam tinta 2ply, dia punya IR 70%. Sejuk tak? Sejuk. Sekarang promosi 150. Lepas tu saya ada promosi tinta yang baik sikit, Korea. Sejuk. Sejuk, memang sejuk. IR dia sampai 95%. Okay. Ada. Lepas tu bandingan tinta US, dia tak boleh bandingkan tinta US. Tinta US dia tak sejuk sangat, tapi dia tahan. Kenapa saya pilih yang tak sejuk sangat? Bagi saya pentingnya pasang tinta adalah UV. Saya ada masalah silau dan saya nak memandu dengan selesa. Nak memandu dengan selesa bukan IR je, dia berkena UV baik. Betul tak Hanif? Kena UV baik. Nak dapatkan UV baik, dia adalah tinta yang baik, tinta US. Dia bukan UV baik tu maknanya sejuk terus. Tak. Pasang tinta yang IR sampai 95% pun tak semestinya sejuk sangat. Kalau parking lama-lama panas, dia masih panas. Habis apa maksudnya IR? IR pun memang potong panas, UV pun masih potong panas juga. Tapi UV function dia adalah untuk redup dan silau mata, keredupan dan kesilauan mata. IR adalah keredupan juga dan untuk menghalang panas. Dan bagi saya yang paling penting, adalah yang paling penting UV lah.
Lepas tu mulalah orang biasalah. Lepas tu saya ada, kalau nak ada. IR tak tinggi, kalau nak ada. Tapi nak tak kalau dia tak tahan? Saya tak nak. Saya tak nak jual yang itu. Saya ada yang IR tinggi pun tahan juga, ada waranti 3 tahun. Tapi bukan macam tu. Bukan yang dia sekejap kurang warna, sekejap pudar. Bukan yang macam tu. Sebab kena jaga kualiti. Lagi satu, mak pasang tinta ni, orang Melayu selalu tak boleh nak pasang tinta sebab workmanship. Jadi saya cari tinta yang berkualiti sebab dia bukan pasal workmanship je, pasal kualiti tinta. Jika pasang tinta biasa, dia mudah warna pudar dan dia mudah terpopek dan dia menyebabkan benda tu jadi workmanship tak betul. Lepas tu masa pemasangan dia adalah biji-biji adalah disebabkan ruang udara dan getah cermin. Ruang udara dan getah cermin. Cermin bersih macam mana pun, tapi kalau ruang udara tak dapat dikontrol masa kita pasang tu, dia tetap biji-biji. Lepas tu pasang. Lepas tu sampailah sekarang saya bertahan, insya-Allah. Mana yang jadi, mana yang tak jadi, claim lah. Dan saya minta maaf lah. Sebab apa? Bukan saya sengaja. Ni ada orang mesej. Betul tak? Tak faham. Okey. Kualiti pemasangan yang selalu jadi problem. Jadi saya selalu repair kualiti pemasangan. Siapa-siapa yang pasang tinta dia berhabuk, saya minta maaf. Sebab dia bukanlah satu proses yang sangat senang. Kena kereta lama yang getahnya dah rosak, dia adalah susah.
apa kalau tak tolak? Lepas tu, yang penting adalah tahan. Apa khabar semua? Okey, saya ada senarai-senarai ni, betul ke salah? Sebab itulah saya tulis, sebab saya tak ingat. Falsafah masa saya start meniaga dan falsafah untuk orang yang nak dengar lah. Okey. Buat apa pasang tinta mahal-mahal lepas tahun dah pudar? Kan ada tinta yang baik yang harganya dekat sama dengan tinta yang mahal tu, tapi boleh tahan sampai 5 tahun ke atas. Tintanya lebih redup, UV-nya lebih baik. Tahu faham maksud dia? Ada je tinta yang harganya sama macam tu tapi lebih tahan, lebih baik, kalau orang pandai tengok kualiti tinta. Kalau dia tengok dekat IR je, kalau tinta tu IR tinggi, dia bukan mestinya baik. Sebab tinta yang IR tinggi ada je yang biasa, tapi kita ada dua versi, yang baik dan biasa. IR pun tinggi yang biasa, IR pun tinggi yang baik, tapi harga berbeza lah. Kalau macam ni, dia maksudkan kualiti tinta lebih baik, harga sama, tapi sanggup pasang tinta yang kualiti tintanya rendah dan harga dia sama. Maksudnya dia pasang tinta kualiti yang biasa, IR dia yang baik. Lepas tu ada tinta US yang tahan, kualiti dia lebih baik, IR dia rendah. Maksudnya dia punya jadinya selepas tu adalah pasang tinta tahan 3 tahun dan pasang tinta tahan 5 tahun. Nak yang tahan atau nak yang sejuk je? Kalau yang tahan ni UV memang confirm baik, cuma IR dia rendah tapi UV dia baik. Kalau yang sejuk,
UV dia memang baik, IR dia memang baik, tapi dia pudar dalam 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu dah tak boleh pakai. Yang 5 tahun ni mungkin boleh pakai sampai 8 tahun. Kan? Okay. Saya sebenarnya dah lama tak live, tak tahu nak buat apa nak live ni. Tujuan saya live adalah supaya orang dengar live. Sebab ramai yang suka pasang tinta yang bukan-bukan, yang janji pasang dan akhirnya membazirkan duit. Pasang tinta 100, contoh 100. Lepas tu tak sampai 5 bulan dah pudar. Lepas tu pasang lagi 100 lebih lagi. Lepas tu tak sampai 5 bulan dah pudar lagi. Setahun ke, tengok penjagaan. Sampai seterusnya. Kalau dikumpul-kumpulkan duit tu, boleh pakai yang baik. Yang baik, tahan dan sejuk dan quality. Tak silau, redup walaupun tengah panas terik. Itu kelebihan tinta baik. Memang betulnya. Lepas tu yang kedua, buat apa pasang tinta yang harganya sama tapi ketahanannya berbeza. Tinta US lebih tahan, lebih murah dari tinta yang lain yang menjanjikan IR lebih tinggi tapi warnanya cepat pudar. Inilah selalu orang cari tinta IR tinggi, IR tinggi, IR tinggi. Tapi masalahnya dia tak tahu tinta IR tinggi tu tahan berapa lama. Itu dia tak nak tahu. Dia ingat IR tinggi dia tak pudar. IR tinggi kalau tinta biasa dia cepat pudar. Macam contoh tinta tupai kita yang kita dah ada ni, IR tinggi sampai 70%, tapi warranty setahun lebih. Ada juga IR tinggi yang 70%, warranty 5 tahun. Harga membeza, tapi kalau kita darabkan kepada penggunaan, dia lebih bermakna daripada kita pakai tinta yang biasa ni. Sebab dia akan pudar. Siapa yang nak pasang tinta banyak kali? Yang menyebabkan selalu tinta tu rosak adalah jenis tinted, bukan pasal biji-biji ke apa ke. Jenis tinted masa pasang tinta tu, jenis tinted. Barulah disebabkan benda lain. Jenis tinted. Kalau tinted tu tinted China, memanglah cepat pudar. Walaupun pasang bat cantik-cantik, tak ada biji-biji. Lepas tu, walaupun pasang cantik-cantik, tak ada biji-biji, cukup setahun, dia akan bubble-bubble juga. Tak macam tinta yang baik. Tinta yang baik, walaupun dia ada biji-biji masa kita pasang, bukan dia sebabkan masalah apa. Kadang-kadang getah. Dia selalu penyakitnya dekat getah tu. Getah tu dia ada karbon. Setiap getah dia ada karbon. Yang susah kita nak cuci. Tak boleh nak cuci kat getahnya tu. Memang asal gosok keluar hitam, asal gosok keluar hitam. Jadi kita boleh minimumkan lah. Bukannya tak ada langsung minimumkan. Tapi dia tahan. Tak macam tinta biasa. Kalau tinta biasa 5 bulan dah pudar, setahun dah pudar. Kalau tinta baik 5 tahun baru pudar. Mana yang nak? Alang-alang pakai yang US atau Korea. At least bukan China lah. Yang at least Korea, bukan China. Kenapa? Sebab kita nak pakai untuk tahan dan untuk kualiti kualiti pemakaian tu, supaya dia tak pudar tu je. Okay. Yang penting tak pudar. Walaupun dia dah lama, yang penting tak pudar. Bila tak pudar, UV dia lebih baik. Dia masih baik, lebih baik dan masih baik. Itu yang penting, bukan IR. Kalau IR tinggi sangat, kalau pudar pun tak guna juga. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih yang tengok live.